Baik, seperti apa yang dikatakan oleh tetamu pada awalnya pagi sebentar tadi, iaitu pembukaan sempadan ini umpama hari raya untuk sektor pelancongan, namun sudah pasti sektor-sektor lain juga menyambut baik pembukaan sempadan ini dan juga fasa peralihan kita ke endemik ini, dan sudah pasti pada jam ini kita ingin membincangkan bagaimanakah manfaatnya dan juga apakah harapan penambahbaikan, kerana pembukaan sempadan ini merupakan faktor terpenting dalam pemulihan ekonomi negara kita yang dilanda pandemik sebelum ini. Saya nak bersama dengan Dato' A.T. Kumarajah, iaitu Sekretariat Dewan Perniagaan India Bersekutu Malaysia MAICCI, dan juga seorang lagi tetamu saya pada jam ini, Nitesh Malani, Pengerusi Yayasan Usahawan Malaysia. Selamat pagi, terima kasih kerana bersama dengan Niaga Awani pada pagi ini. Saya nak bermula dengan Dato' A.T. terlebih dahulu. Sebelum ini pun kita pernah bincangkan pembukaan sempadan. Kali ini, hari cukup bersejarah selepas 2 tahun dibuka sempadan. Kita saksikan pengembara sudah pemerintah sempadan di Singapura, di KLIA juga. Bagaimanakah untuk kita melihat keadaan ini dan cerminannya kepada pemulihan ekonomi Malaysia secara keseluruhannya, Datuk? Terima kasih, Najib. Saya rasa hari ini cukup bersejarah selepas 2 tahun dalam kekekangan pergerakan ekonomi yang tak berapa berancak. Kalau kita tengok untuk tahun 2021, kita telah kehilangan lebih kurang 3.9% daripada pertumbuhan ekonomi kita. Dan kalau kita ambil secara keseluruhan, dalam masa 2 tahun saja ni, pertumbuhan ekonomi kita telah balik kepada tahap yang kita ada pada tahun 2018. So katakan pertumbuhan 19 dengan 20, 21, 3 tahun telah dilusutkan di dalam dia punya pertumbuhan ekonomi, dan harapan kita ni terlalu tinggi untuk pembukaan sempadan yang berlaku pada hari ini. Hari ini cukup bersejarah, 1 hari bulan April, sebab untuk pertumbuhan ekonomi yang kita jangka untuk tahun 2022 ialah lebih kurang 5.5% kepada 6.5%, dan kebanyakan ni sebab pertumbuhan kita kepada sektor pelancongan, di mana sektor pelancongan secara langsung memberi lebih kurang 4.5% daripada pertumbuhan KDNK kita, dan tidak langsung dekat 15%, dan lebih kurang 1.2 juta rakyat kita Malaysia, tak kira daripada sektor swasta ataupun sektor kerajaan, bergantung kepada pertumbuhan ekonomi secara langsung kepada ekonomi tourism. Dan itu menjadi langkah yang pertama, dan saya rasa kebanyakan negara, tak kira daripada segi SOP, di mana kita masih bertanggungjawab untuk memakai pelitup muka di kawasan-kawasan lapang, dan juga aplikasi MySejahtera, walaupun kita ada kerangsangan kepada cara dia di aplikasi itu dipakai, tapi saya rasa plan pelancaran peralihan kepada endemik ini memang satu yang sektor swasta, terutamanya sektor PKS, memang bertanggungjawab, dan saya rasa kita akan bersama kerajaan untuk melancarkan satu plan pertumbuhan yang baik untuk negara kita. Dato' A.T., apa kata oleh usahawan? Kerana kita tahu sekarang ini adalah kuarantin itu sudah tidak ada apabila kita membuka sempadan, tetapi ada syarat-syarat tertentu. Sebagai contoh, kena ada RT-PCR sebelum berlepas untuk pengembara. Tiba dalam tempoh 24 jam kena RTK profesional, dan juga sudah pasti apa yang kita melihat MySejahtera dan sebagainya. Bagaimana untuk melihat SOP ini? Adakah cukup longgar, orang kata apa, yang cukup memudahkan untuk pengembara dan juga orang ramai, atau kita boleh permudahkan lagi? Kalau kita, saya rasalah pendekatan yang kerajaan telah ambil ini, walaupun kita telah melonggarkan segalanya, tapi pemakaian pelitup muka dan aplikasi MySejahtera, termasuk yang logik kita di mana RTK perlu dilakukan 24 jam seperti mereka yang masuk pada sempadan kita, saya rasa dia cukup berwas-was, tapi memang ada kelonggaran untuk kita beroperasi secara semula jadi sebelum pasca COVID ni melanda. So saya rasa walaupun mungkin ada yang akan kata yang itu mungkin selalu berada kesekatan, tapi saya rasa itu satu tanggungjawab kita untuk memastikan peralihan ni berlaku dengan baik. Kalau dalam masa 3 bulan, 6 bulan kita rasa tak ada keperluan, kalau kita tengok semacam Switzerland semalam, dia tak melonggarkan segala-galanya, dan memang aplikasi yang sama dengan MySejahtera yang mereka ada tu mereka telah masukkan ataupun berhentikan seketika.
Tapi saya rasa kita memang dalam peralihan endemik, walaupun status diminasi kita tinggi dan ancaman kepada kapasiti ICU kita masih dekat 30% lebih, saya rasa itu satu pendekatan yang wajar dan bertanggungjawab, dan kita daripada sektor swasta memang sokong langkah kerajaan untuk melancarkan ini dengan cara pendekatan yang baik macam ni. Okey, sudah pasti Nitesh, kalau kita melihat kepada pembukaan sepadan ini disambut dengan gembira sekali untuk semua peserta industri sendiri. Namun sudah pastilah kita masih lagi ada COVID-19 ini. Kita belum tahu lagi mungkin kemunculan varian baru meskipun di sebalik kadar vaksinasi kita yang tinggi dan sebagainya. Harapan untuk pemain industri sendiri kerana kita melihat kita tidak mahu buka dan tutup, kemudian buka lagi, tutup kembali dan sebagainya. Apa yang kita harapkan untuk keputusan yang lebih lebih tegas lagi untuk pembukaan sepadan ini? Ya, terima kasih Najib. Pandangan saya adalah memang macam Datuk ATK sebut tadi, pihak PKS serta pihak especially industry players dalam bidang tourism mengalu-alukan hari ini dengan tangan terbuka. Akan tetapi macam dibincangkan, kita perlulah berwas-was kepada kesemua SOP yang sedia ada, and pihak kami ingin berterima kasihlah kepada Kementerian Kesihatan serta pihak kerajaan yang membuka sempadan tetapi mengadakan beberapa inisiatif-inisiatif di mana kita boleh beralih kepada fasa-fasa yang akan datang dalam jangka masa 2 atau 3 bulan yang akan datang. Macam kita nampak di berita pagi ini, border Singapura yang kita mendapat respons yang terlalu baik. Kita nampak orang berlari di atas causeway kita dari Singapura ke Johor Bahru. Tetapi perlulah kita ingatkan kepada pelancong serta rakyat Malaysia berjaga-jaga kepada kesemua SOP. COVID masih ada di kalangan masyarakat kita. Janganlah bergairah sangat untuk kita membuka, lepas tu reciprocal dia menjadi tidak begitu baik dalam masa terdekat ni. Sudah pasti Nitesh, bagaimana untuk kita melihat bahawa tadi saya tanya juga kepada Dato' AT tentang SOP. Bagi Nitesh sendiri pandangannya, SOP sedia ada ini bagaimana untuk kita, orang kata kita nak jaga kesihatan awam di Malaysia. Sebagai contoh, kita masih lagi berdepan dengan penularan COVID-19. Angkanya masih lagi tinggi kalau kita lihat. Namun pada masa yang sama kita nak memudahkan lagi urusan orang ramai, pengembara dan sebagainya. Nitesh rasakan bagaimana? Pada pandangan saya, memang bagai Datuk ATK berbincang tadi, kita mempunyai negara-negara yang agak matured seperti Switzerland yang telah membuka secara keseluruhan dia. Tetapi kalau kita membaca jiran kita di Thailand, bila mereka membuka, mendapati kes-kes COVID mencecah kepada tahap yang agak merumitkan juga. So pada pandangan saya, kita perlulah menjagai SOP-SOP yang sedia ada, dan saya rasa awareness program yang kerajaan melakukan secara 2 tahun yang sebelum ini tidaklah dimansuhkan secara sebegitu saja. So itu harapan saya. Itu juga harapan kepada peniaga-peniaga atau businesses yang ada, ikutlah tata cara yang telah disediakan oleh KKM serta MKN yang sedia ada. Okey, Dato' Eti, secara ringkasnya mungkin ini adalah sebahagian daripada faktor untuk pemulihan ekonomi. Selepas ini, apa lagi yang perlu kita berikan tumpuan untuk kita terus memulihkan ekonomi Malaysia? Tapi saya rasa segala keputusan yang kerajaan akan ambil selepas ni mesti melibatkan sektor swasta, mesti melibatkan dewan-dewan perniagaan, mesti melibatkan individu-individu yang bertanggungjawab daripada pihak swasta, dan juga dengan sesi libat urus di mana kita pasti kepada data. So kita mesti ambil, kalau kata dengan izin, data driven decision. Kalau kita mengambil keputusan secara bergantung kepada data dan apa yang kita menular dengan wabak COVID-19 yang mungkin jenis yang belum kita tahu lagi, saya rasa pendekatan yang bertanggungjawab seperti itu memang akan dialu-alukan oleh pihak swasta lah. Sebab kita pun memang perlukan penumbuhan ekonomi yang ketara, dan saya rasa
keputusan yang telah diambil kerajaan ini memang bergantung bukan saja kepada kesihatan awam, tapi mengambil kira pertumbuhan ekonomi yang kita pasti. Kalau kita tidak, kita akan dibelakangkan kepada semua jiran-jiran kita, seperti Indonesia, seperti Thailand, seperti apa yang saudara Nitish kata tadi. Negara-negara ini telah beranjak, dan kalau kita tak beranjak, kita akan kehilangan opportunity di dalam sektor pelbagaian ekonomi kita ni. Dan saya rasa keputusan kerajaan selepas ni mesti melibatkan sektor swasta dengan sesi-sesi libat urus yang patut dan bergantung kepada data. Kalau itu, saya rasa kita tak ada masalah selepas ini. Datuk Eti Kumar Rajah, Sekretariat Dewan Perniagaan India Bersekutu Malaysia MAICCI, dan juga Nitesh Malani, Pengurusi Yayasan Usahawan Malaysia. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama dengan Enggar Awani pada pagi ini, berkongsikan pandangan tersebut. Dan sudah pasti Esok Awani akan terus membawakan perkembangan terkini. Siar langsung kami juga dari KLIA untuk pembukaan sempadan bermula hari ini. Baik, seterusnya, Amerika Syarikat akan mengeluarkan 1 juta tong minyak sehari dari simpanan minyaknya untuk tempoh 6 bulan akan datang bagi mengawal kenaikan harga emas hitam itu. Dalam pengumuman itu, Presiden Joe Biden menyifatkan kenaikan harga minyak adalah salah Presiden Rusia Vladimir Putin. Ini merupakan pengeluaran rizab terbesar dalam sejarah Amerika Syarikat. Today, I'm authorizing the release of 1 million barrels per day for the next 6 months, over 180 million barrels for the from the Strategic Petroleum Reserve. This is a wartime bridge to increase oil supply until production ramps up later this year. And it is by far the largest release of our national reserve in our history. It will provide a historic amount of supply for a historic amount of time, a 6-month bridge to the fall. And we'll use the revenue from selling the oil now to restock the Strategic Petroleum Reserve when prices are lower. So, we'll be ready. We'll be ready for future emergencies. Folks, I've coordinated this release with allies and partners around the world. Already, we have commitments from other countries to release tens of millions of additional barrels into the market. Together, our combined efforts will supply well over 1 million barrels a day. Dan serentak pengumuman itu, harga minyak mentah dunia jatuh 7%, namun masih berada pada julat $100 setong. Brent didagang $107.91 setong, manakala WTI didagang $100.28 setong. Pengeluaran rizab 180 juta tong oleh Amerika Syarikat bersamaan dengan permintaan global untuk 2 hari. Ini kali ketiga Washington mengeluarkan rizab minyaknya dalam tempoh 6 bulan, dan juga namun penganalisis melihat pengumuman Biden itu menggambarkan bahawa penyelesaian konflik di Ukraine mungkin masih jauh dari sasaran. Dan Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani dekri yang menetapkan pembeli asing, khususnya negara yang tidak mesra dengan Rusia, perlu membayar pembelian gas Rusia menggunakan mata wang rubel, dan juga jika ia tidak dipatuhi, Rusia akan menggantung kontrak mereka serta-merta. Dan juga tambah Putin, untuk itu negara pengimport perlu membuka akaun bank Rusia dan pembayaran akan dibuat melalui akaun tersebut sebelum penghantaran gas dilakukan. Kesemua langkah ini berkuat kuasa hari ini. Rusia membekalkan 1/3 keperluan gas Eropah. Sesudah langkah itu, nilai rubel melonjak, dan juga setakat ini negara Eropah menolak ketetapan Putin itu dan mendakwa ia melanggar kontrak sedia ada yang menetapkan pembayaran dalam dolar atau euro. Sekian Enggar Awani untuk jam ini. Saya Najib Arif. Assalamualaikum. Salam hormat.